Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala. Soalani ba'du sedikit ya. Bahawa lughatin Fahmu al-fiqhu. Huwa iaitu fiqhu lughatan pada bahasa, fahmu mana faham. Jadi fiqh ni dari sudut bahasa Arab mana faham. Faham je lah. Itu daripada sudut bahasa. Wastilahan, dan pada istilah ulama fiqh, ilmu fiqh ni satu ilmu biahkami dengan segala hukum syar'iyyati, hukum syarak. Hukum syarak itulah wajib, haram, sunat, makruh, harus. Apa dia namanya hukum taklif yang 5. Fiqh ni tahu hukum betul, tahu haram, tahu itu wajib, tahu yang itu sunat, makruh, dan suatu tu benda tu harus. Hukum mana? Amaliyati, hukum yang amali, buat amal. Hukum yang kita buat kerja amal, bukan hukum yang dah i'tiqad. Kalau i'tiqad tu tauhid, kita i'tiqad dalam hati. Fiqh ni yang amali ni, yang wudu macam mana, nak semayang macam mana, nak puasa macam mana, itu dipanggil yang amali lah. Nak buat haji macam mana. Kalau yang di i'tiqad tu hukum syarak juga, yang wajib, yang mustahil, yang harus tu. Itu dah ilmu tauhid, bukan perbahasan ilmu fiqh. Kalau hati, itu tasawuf. Al-muktasabu, ilmu yang diusaha, min adillatiha, daripada dalilnya, dalil hukum, tafsiliyati, dalil yang terperinci. Mana ilmu yang diusaha daripada dalil-dalilnya hukum tafsiliyati, yang diperincikan. Dalil itu dalil yang sudah diperinci dan diterangkan, tidak dihurai satu persatu dalil. Ala mazhabi imami, di atas mazhab imam. Ala mazhabi, di atas mazhab. Mazhab ni asalnya pada bahasanya tempat perjalanan, nama bagi tempat berjalan. Itu makna sudut, daripada sudut bahasa dia. Tapi daripada sudut istilahnya mazhab ni, hukum yang dijalani oleh satu imam. Hukum yang imam tu menjalani, itu nama mazhab lah. Satu-satu imam, satu-satu ulama menjalani hukum tu, itu nama mazhab. Sebab itulah terbatal perkataan orang kata, saya tak ada mazhab, ada Quran dan hadis je. Lepas tu dia ikut siapa? Kau ikut siapa? Ikut Abdullah Baz, Ibn Baz di Saudi ke? Itu bermakna pakai mazhab dia lah. Ikut Asri ke? Itu pakai mazhab dia lah. Jalanan hukum dia yang dia berjalan, hukum yang dia kerjakan, dia ambil, ikut dia. Itu maknanya kita letak dia tu sebagai kita menjalani mazhab dia. Itu maknanya. Kalau kita ikut hukum yang ditetap oleh Imam Syafi'i, kita bermazhab Imam Syafi'i.
Kalau di hukum yang ditetap oleh asri, bermazhab asri lah. Macam tu. Dia tak bagi mazhab pada disuruh ikut dia. Dia kata mazhab tak betul, ulama tak masuk. Nah. Lepas tu orang disuruh ikut dia. Yang dia tu maksum lah. Ini mazhab bukan mana pandangan. Ini juga. Dan hukum. Hukum yang dia berjalan. Dia yang dikerjakan. Lebih tinggi pada pandangan lah. Mazhabi imami, mazhab bagi imam uzumi yang besar. Al-mujtahidi yang berijtihad. Ijtihad ni mengeluarkan hukum lah daripada Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Nasiri sunnati, sebagai orang yang menolong hadis. Penolong, nasir, pembela bagi hadis. Imam Syafi'i nama Nasirul Hadis, gelaran orang bagi. Dah tak usah ikut dia apa lagi. Nah. Ibnu Taimiyah ke tak panggil Nasirul Sunnah. Tak ada gelaran dia. Syekhul Islam tu anak murid dia lagi. Syekhul Islam tu tak tahu siapa dia bagi. Ada ulama zaman dia tak nama dia Syekhul Islam. Kemudian Wadin, dan pembela agama, Nasiruddin, pembela agama. Dia pembela hadis dan pembela agama. Kunyah dia Abi Abdillah. Ini kunyah dia, iaitu Abi Abdullah Muhammad. Ini nama dia, Imam Syafi'i. Muhammad Ibni Idris, Muhammad Ibni Idris Ibni Abbasi Ibni Usmana Ibni Syafi'i. Muhammad yang pertama tu Syafi'i ni datuk dia yang keempat. Muhammad bin Idris datuk yang ketiga. Ayah dia nama Idris, datuk dia nama Abbas, datuk yang kedua nama Usman, datuk yang ketiga nama Syafi'i. Kalau kita bahasa kita apa? Abbas datuk, Usman moyang, Syafi'i apa moyang pun dia? namanya Uyung. Uyung pula. Uyung. Mana datuk yang ketiga lah. Bapak Uyung. Jadi disebut kepada datuk yang ketiga bagi Imam Syafi'i. Jadi nasab Imam Syafi'i ini, sebab apa diambil datuk yang ketiga? Kenapa tak dikata datuk yang kedua? Kenapa tidak datuk yang keempat? Kerana Syafi'i ni sahabat Nabi. Dia berjumpa dengan Nabi. Syafi'i itu Islam. Sebab tu dinamakan kepada Muhammad Idris itu Syafi'i. Dia sebab apa? Kerana dia sahabat, anak kepada sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Sebab tu dia ambil tafa'ul Muhammad tu dinamakan Syafi'i. Tabaruk. Tafa'ul dia panggil. Ambil sempena sahabat Nabi. Jadi dia tertibnya
Muhammad bin Idris ayah dia. Idris Abbas. Idris bin Abbas. Abbas, datuk yang pertama. Abbas Osman, datuk yang ketiga. Osman Syafiq. Syafiq lah, Syafiq datuk keempat. Yang kelima Syafiq ibn Sa'ib. Sa'ib pun sahabat Nabi ya. Lepas tu Ibn Ubay, ni tak, bukan sahabat Nabi lah. Ibn Abi Yazid, Ibn Hashim, Ibn Muttalib, Ibn Abi Manaf. Oh, nama tak ada sampai sini. Yalah. Jadi itu panggil titihan nasab dia. Jadi kenapa disebut Syafiq tu? Syafi'i tu nama tu yang ketiga. Kerana Syafiq ini dia sahabat Nabi lagi pula dia tu anak bagi sahabat Nabi. Sebab itulah dibahasakan Muhammad Idris kepada Syafiq. Asy-Syafi'i di atas mazhab Imam Syafi'i. Wulida, dilahirkan Syafi'i bil Ghazzah, di Gaza. Gaza lah, kita panggil Gaza. Arab panggil Gaza. Di Gaza. Kita Melayu Gaza. Di Palestin lah. Sanata khamsina, pada tahun 50. Wa mi'atin, dan 100. Mana 150. Umur dia 150. Wa mata, dan mati ia, wafat Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, bermula rahmat Allah Ta'ala di atas Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan keredaan Allah Ta'ala. Mati yaumal jum'ati, pada hari Jumaat. Jadi waktu lahirnya Imam Syafi'i, waktu itulah diwafatkan Imam Abu Hanifah. Lepas tu orang kata matal imamu zaharal imamu. Mati imam, lahir pula imam yang lain. Kalau orang yang ta'assub, lalu di Syria tu dia ada ta'assub, ini ta'assub Hanafi, ini ta'assub Syafi'i. Syafi'i ya betul, ini Hanafi ya betul. Lepas tu budak-budak berkelahi lah. Dia kata tengok, Imam Abu Hanifah penakut. Sebab apa? Lahir Imam Syafi'i, mati dah dia. Ya tu. Budak dia berkelahi. Mana takutnya Imam Hanifah kepada Imam Syafi'i. Pada tahun yang lahirnya Nabi Imam Syafi'i, tahun itulah matinya Imam Abu Hanifah. Katanya Hanafi pula, Syafi'i takutnya. Selagi ada Imam Abu Hanifah, Syafi'i tak keluar-keluar. Balah. Tak bolehlah kita tak ta'assub begitu. Katanya seorang tu, Hanafiyah tak masuk syurga. Sebab Hanafiyah tu kepala baik. Kepala baik mana masuk syurga? Dia berkelahi macam tu je lah. Dia tak bergaduh, tak ada. Apa dah bertengkar, siapa betul siapa salah lah. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza tapi dibesarkan di Mekah. Dan di Mekah lah dia menghafal Al-Quran yang umur 7 tahun. 7 tahun dia hafal Al-Quran. Dia menghafal kitab Muwatta Imam Malik umur 10 tahun. Umur 10 tahun dia menghafal kitab Muwatta hadis Imam Malik. Dan dia belajar fiqh
dengan mufti di Mekah ketika itu, Muslim Ibn Khalid. Muslim Ibn Khalid Zanji dia. Zanji ni orang kulit hitam lah. Dan Imam Syafi'i diizinkan bagi dia tu mengeluarkan fatwa. Dia boleh ijtihad mujtahid mutlak, umur dia 15 tahun. Sementara tu ulama izinkan dia, bebaslah dia boleh keluar hukum dengan sendiri. Umur 15. Umur 15. Ada cerita, tak tahulah sahih ke tak cerita tu. Bulan puasa Imam Syafi'i tak mengajar. Lagi kuliah dia lah. Air di depan. Si hari bulan puasa ni, dah tengah-tengah kuliah, ambil air gelas tu, minum. Terkejut orang depan. Nah, orang depan. Hai, Pak Guru. Nah, itulah kita. Bulan puasa ni. Lepas tu kenapa Tok Guru minum air? Aku tak wajib lagi puasa, aku tak balik. Umur dia 14 ke? Kau tak balik lagi. Tak balik lagi. Aku tak wajib puasa. Tak tahulah betul ke cerita tu ke tidak, sahih ke tidak, Allah Alam lah. Dia tak balik lagi, umur 14 tahun. Tak balik lagi. Mana Mengajar tak? lah. Dia mengajar lah. Tak wajib lah dia puasa. Dan Imam Syafi'i sentiasa melazimi Imam Malik di Madinah. Di Madinah. Jadi orang yang menghafal Muwatta Imam Malik tu Imam Syafi'i lah. Bahkan dia sebut satu cerita tu, Imam Syafi'i lepas daripada Madinah tu dia berpindah ke Baghdad. Ketika tu Baghdad lah pusat ilmunya. Balik daripada Baghdad, dia singgah di Madinah untuk jumpa guru dia, Imam Malik. Ketika tu Imam Malik sedang bagi kuliah kepada anak murid dia. Jadi Imam Syafi'i duduk belakang tiang Masjid Nabawi. Imam Malik tanya anak murid dia tentang hadis. Seorang pun tak boleh jawab. Lepas tu Imam Syafi'i, ada pelajar duduk dekat dengan dia tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Imam Syafi'i beritahu jawapan kepada orang pelajar yang duduk sebelah dia tu tentang hadis tu. Maka pelajar ni jawablah. Kata Imam Malik, betul ke jawapan daripada engkau ni? Sebab tak ada orang yang boleh jawab sebelum kau ni malaikat Muhammad bin Idris. Malaikat Syafi'i yang boleh jawab seperti kau ni. Tak percaya. Jadi Tok Guru Imam Malik tu tak percaya budak pelajar tu jawab. Ni mesti dia kata jawapan begini mesti Imam Syafi'i yang jawab. Sebab Imam Syafi'i yang tahunya. Betul lah. Imam Syafi'i lah ajar jawapan dia kepada anak murid Imam Malik tu. Ustaz, mazhab Imam Syafi'i, yang ada mazhab Imam Syafi'i ni, ajaran Imam Syafi'i lah, di Mesir, Yaman dan Nusantara je. Sekarang ni. Dia tak dia tempat lain yang imam masing-masing lah yang empat tu. Macam mana? Dia sebab macam ni. Di mazhab Imam Syafi'i ni dalam ibadat memang terbaik antara mazhab-mazhab lain. Sebab ibadat cukup cumat. Kalau diguna
hukum pemerintah Khalifah Osmaniyah dia guna mazhab Hanafi. Dia tak guna mazhab Syafi'i. Oh, Osmania. Sama Turki. Dan negara Arab, undang-undang dia, baik Syria, Jordan, Mesir, buat undang-undang negara dia guna Hanafi. Dia tak guna Syafi'i. Jadi kelompok yang apa dah Syafi'inya, mana di Mesir, bukan semua Mesir dah. Setengah je. Kemudian Yaman. Yaman dia bercampur dengan Yaman banyak Syafi'i dia bercampur dengan Zaidiyah tu. Syiah Zaidiyah. Kemudian tak ada ini Nusantara. Kalau Afrika dia banyakkan Maliki. Kalau Hanafi dia banyak di Jordan, di Suria, di Lebanon. Itu Hanafi. India, Pakistan lah. India, Pakistan lah. Tapi di China Hanafi. China Hanafi. Katalah dulu itu ada satu student Kuala Tafiz Kota Besar tu dia dari China. Dia belajar apa dia? Dia Hanafi dia. Atau dia seorang ke? Tapi Hanafi ni banyak di luar. Dia banyak digunakan undang-undang negara. Undang-undang negara. Kalau ada sistem perbankan Islam Malaysia pun Hanafi. Kalau muamalah tu memang Hanafi lah, banyak guna Hanafi. Tapi dalam bab ibadat tu memang Hanafi kata memang Syafi'i ni dia cuma dalam bab ibadat. Kalau dalam bab perniagaan Hanafi lah, sebab Imam Abu Hanifah tu peniaga. Peniaga ni, berusaha peniaga ni dia banyak tahulah. Adapun Imam Syafi'i itu berpandu kepada nasnya daripada Nabi. Jadi perkembangan dia tu daripada Mesir, mana Imam Syafi'i dulu ada di situ, dia kembang situ, begitu sampai ke Yaman. Dia atas ulama yang membawa. Lepas tu datang ke sini lah, Nusantara lah. Dia sebab kalau kita ikut sejarah Islam sampai ke tanah Melayu ni daripada Mekah. Sebab Mekah menjadi pusat ilmu, dia campur semua. Ada Syafi'i, kelompok Syafi'i, kelompok Hanafi, Hanbali. Sebab saya ada baca, dia kata perintah daripada Syarif Mekah tersebar di Nusantara ni. So yang datang tu orang-orang dari Yaman. Sebelum ni Yaman dia bergerak ke India, duduk di satu tempat daripada India tu datang ke tanah Melayu ni. Lepas tu ada satu besi lah. Satu besi daripada Yaman terus dia bertapak di Jambi. Situ dan dia berkembang di situ lah. Kalau menurut Ahmad Syakir dalam tarikh Islam tu, ditulislah Islam sampai ke Malaysia ni. Ditulis itu daripada ni dah pelayaran sedaga ya. Maknanya dia kata Islam berkembang di Malaysia ni melalui perniagaan, bukan melalui peperangan tak. Itu yang persoalan timur tu. Masa Mekah jatuh tu siapa lawan Portugis? Masa Mekah jatuh. Masa Madinah masa Melaka jatuh. Siapa lawan Portugis? Sebab Haji Melayu dah lari dah masa tu. Jadi ada setengah pendapat mengatakan orang pendatang ni, orang Arab, orang-orang yang berniaga di situ yang kena lawan. Orang Melayu dah lari dah. Sebab dia kata macam mana kerajaan Sultan dia ada di Johor kan, masa tu Melaka belum jatuh lagi. Maksudnya sebelum Melaka jatuh dia dah bergerak dah melarikan diri.
Maksudnya tu yang kata, siapa yang lawan, siapa orang Melayu dah ikut Sultan dah. Orang Melayu tak ada sultan lah. Jadi dia tu yang lawan tu semua orang Arab atau orang pendatang yang mereka yang ni lah, pendatang lah. Jadi ada persoalan tu kata, memang Melayu ni macam tu kata, lari je. Tak nak mau perang lagi. Tak mau perang, dia tak mau gaduh dia, dia lari je. Keamanan. Lepas tu Muhammad Syakir tulis mana Islam masuk dengan Malaysia tu bukan melalui peperangan. Ya, peperangan. Tapi tarikh Islam Mak Syakir itu 2 juzuk tak boleh dicetak. Cetakan kali pertama tu dia ada, cetakan kedua tu tak ada. Iaitu Islam jatuhnya Kerajaan Osmaniyah di Saudi. Dia buat sejarah Saudi tu. Kemudian sejarah Syam. Dua negara ni tak benar kitab ini dicetak 2 jilid tu. Dia nak susuk punca lah, dia tak bagi orang tahu. Muhammad Syakir tu tulis di atas dasar pengetahuan dia. Dia kaji sejarah tu. Jadi dia tarikh fi Islam. jadi buku tu kalau kat luar adalah 2 jilid tu. Tak ada. Kalau kita cari sekarang ni pun tak ada. Tapi orang kata dalam internet ada, orang masukkan 2 juzuk tu dalam internet. Kita boleh nak copy boleh lah. Copy daripada internet. Tapi tulisan Arab lah. Arab lah. Yang dah terjemah kan. Tak ada pun. Melayu kita malah nak terjemah banyak-banyak. Indo boleh lah, Indo. Terjemah kena 24 jam lah kena tu. Ngadap dia. Terjemah lah. Jadi Imam Syafi'i dia berguru dengan pada Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i lepas berguru Imam Malik, dia kembali ke Mekah semula. Kemudian dia keluar ke Baghdad. Lepas tu dia kembali ke Mekah, barulah daripada Baghdad tu barulah dia berpindah ke Mesir. Di Mesir lah penghujung dia ni ada di makam Imam Syafi'i tu lah. Di Mesir tu pergilah dia ada 2 makam tu. Dalam masjid tu, kemudian di belakang tu, belakang masjid tu makam Imam Syafi'i dan makam Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari. Dan orang macam-macam lah Arab, lepas nazar lah, macam-macam. Arab pun buat nazar ada lah. Nazar tu ada. Lepas tu dia tunjuk ada satu bekas, dia kata tapak kaki Nabi. Saya tak percaya tapak kaki Nabi. Nabi Nabi di Mesir. Ada di dekat kubur Imam Syafi'i. Tapi tapak kaki Nabi tu dia bata marmar tu, ada tapak kaki. Kata tapak kaki Nabi apa? Ini bata marmar ni. Sampai tenggelam batu marmar Nabi bijak. Mana ada marmar gambar Nabi tu. Adalah tapak kaki ditutup dengan kapet lah. Betul letak. Yaumul Juma'ati, mati Imam Syafi'i pada hari Jumaat. Yaumul Juma'ati pada hari Jumaat. Salkha Rajaba, tanggal Rajab. Salkha tu mana tanggal? Tanggal bulan Rajab. Sadata arba'i wa mi'atain, tahun 4200. 204 lah. Tahun 204. 204 Hijrah.
Mana umurnya 54 tahun lah. Lebih Ha, 54 tahun. Imam Nawawi 40 lebih ya. Mu'alim umur pendek lah. Ada juga yang panjang umurnya. Wasanafal musannifu dan mengarang musannif. Musannif tu Abi Sujang tu lah. Mukhtasarahu akan mukhtasar dia, matan Ghayatul Takrib. Bi awsafi dengan beberapa sifat. Minha setengahnya daripada sifat tu, annahu bahawasanya mukhtasar ni fi ghayatil ikhtisari, pada sehabis-habis ringkas. Ghayat kitab ni paling ringkas. Wa nihayatil ijazi, dan penghujung bagi ijaz. Ijaz apa makna ringkas juga dalam bahasa kita. Mana habis-habis ringkas lah. Kitab ni mereka padat tu. Nah, seringkas mungkin. Wal ghayatu mana dia? Wal ghayatu bermula ghayah wa nihayah mutakaribani, dekat je mana kedua-dua tu. Mana ni ghayah pun kita terjemahnya mana paling hujung, nihayah pun maknanya berhenti. Nah, dekat je mana. Wa kaza, dan begitu juga ikhtisaru wa ijazu, makna pun dekat juga. Mana ikhtisar pun dekat, ijaz pun mana ringkas. Mana ikhtisar tu mana ringkas, ijazu pun mana ringkasnya. Mana tu lebih kurang. Minha setengah daripada sifat annahu bahawasanya mukhtasar ni yaqrubu mudah, mukhtasar alal muta'allimi, di atas orang belajar, li furu'il fiqhi, bagi furu' fiqh. Kitab ni memudahkan orang belajar ilmu fiqh. Darsuhu, oleh belajarnya mukhtasar, yashulu, dan memudah, ala mubtadi, di atas orang yang baru belajar, hifzuhu, menghafalkannya. Mudah dihafal. Sebab orang dulu memang hafal lah. Dia punya jalanan Arab, pengajian dia memang banyak hafal. Kita Melayu, kita belajar, kita tak banyak hafal. Ilmu-ilmu kita belajar, kita tak banyak hafal tadi. Paling banyak faham. Arab dia belajar memang banyak hafal. Bahasa kita mudah kan? Ha? Bahasa kita mudah. Ha. Kalau apa-apa habis. Kalau sekolah sekolah akademik dia dah, dia nak jawapan periksa tu memang satu biji seperti kitab. Jadi buku dia belajar. Apa sebijinya? Ha. Dia nak satu biji jawapan seperti dalam tu. Tak boleh kita faham kita. Tak boleh kita faham kita lah. Dia nak nas tu macam tu. Tag dia tu macam tu dia nak. Oh, tapi penjelasan tu tak apalah. Maknanya dia kena hafal lah. Kalam dia tu kena hafal. Satu kitabnya kan? Apa makna hifzuhu? Ai istihdaruhu, menghadirkannya mukhtasar, ala zahri qalbi, di atas belakang hati, dalam hati maksudnya. Liman yaghrabu, bagi mereka yang gemar, fi hifzi mukhtasari, pada menghafal mukhtasar, fil fiqhi, dalam ilmu fiqh. Kalau orang gemar nak menghafal mukhtasar dalam ilmu fiqh ni, maka dia kena hafal lah matan Ghayatul Takrib. Wasa'alani, dan telah meminta akan daku, aidan juga, ba'du asdiqai, oleh setengah daripada kawan, an uksira, bahawa aku memperbanyakkan,
fihi ay mukhtasari minal taksimati daripada perbahagian li ahkamil fiqhiyati bagi segala hukum-hukum fiqh. Kawan-kawan aku minta aku ni banyak ke perbahagian lah. Dia sebut ini bahagian wudu berapa, perkara yang wajib, perkara yang sunat. Wa min hasri ay dabtin, daripada tanda. Dabtin tu mana tanda? Khisali wajibati, perkara yang wajib. Dia sebutlah perkara yang wajib ada berapa. Wa mandubati, perkara yang sunat. Wa ghairihima, dan lain daripada kedua-duanya, wajibah wa mandubah. Perkara yang wajib, perkara yang sunat, minta dinyatakanlah. Fa ajabtuhu ila su'alihi, maka aku memperkenankan kepada permintaannya. Perkenanlah permintaan dia sediakah ni. Fi zalika, pada demikian itu, demikian permintaan tadi, supaya pada banyak pembahagian, banyak perkara disebut yang wajib apa. Taliban, aku ni menuntut. Taliban, yang menuntut. Talib itu maknanya yang menuntut. Penuntut lah. Taliban dia asalnya pelajar-pelajar agama. Taliban tu dia asalnya pelajar-pelajar agama. Belajar kat madrasah. Madrasah di Pakistan. Pakistan tu apa? Itu dia batu nama Taliban. Taliban tu dia pelajar agama tapi dibantu oleh mereka. Masa dia lawan, sebelum dia naik menang dia tu, dia lawan apa dah? Sebenarnya Taliban ni dia pelajar. Kisah dia bila Mujahidin menang perang tu dengan Rusia. Rusia. Jadi dia bergaduh bersama. Dia bergaduh je. Muhammad Mas'ud dengan Dr. Maya apa. Tak ingat dah dulu. Semua tu Syiah lah tu. Lepas tu Hikmatia tu. Dia mati kena tembak. Mati kena bom kan. Kalau dia masuk dengan bom, tentu dia kena bom. Lepas tu bila dia bergaduh, dia jadi ada satu kes perempuan kena ganggu lah. Kena ni. Jadi puak-puak ni pun nak mengadukan ni pun tak ambihan, tak mengadu. Dia pergi mengadu kat Mullah Omar tu. Mullah Omar pun bawa lah penuntut dia. Pergi jumpa orang tu, ambil balik perempuan tu. Jadi setiap kali ada masalah, pergi jumpa Mullah Omar. Jadi dia makin lama makin besar dia punya pengikut dia lah, Mullah Omar tu. Jadi tujuan dia cuma selesai masalah. Jadi bila dah berbalah kuat sangat antara Mujahidin ni, dia pun payah-payah kita ambil lah. Tu dia serang-serang dia ambil satu negara tu, dia buat pemerintahan tu. Jadi dia dapat perintah Afghanistan sekejap tu. Sekejap dia sekejap dia masuk, dia boleh kalahkan Hikmatia Mujahidin, Hikmatia Ibn Mas'ud ke apa? Maksudnya Ibn Mas'ud apa? Sebab rakyat pun tak mau dia orang ni dah bergaduh. Dulu Jemaah Bersatu lawan Rusia. Bila dah menang, bergaduh sama. Dia macam PAS letak Kedah lah. Gaduh sama-sama. Sama dia tu tak dapat lah. Jadi dia. Tapi dikatakan senjata-senjata yang dia dapat semua kata-kata Amerika yang itu. Sebab dia sebahagian daripada Taliban tu pejuang-pejuang Mujahidin juga lah. Ada yang tak suka bergaduh. Jadi itu yang berlaku. Jadi apabila dia dapat Afghanistan dia merintah, dia lawan mereka lah. Dia cuma kalau hari tu dia hantar bagi balik Osama bin Laden tu, tak ada apalah. Tapi tak mau bagi kan. Itu persoalan sekarang, Osama bin Laden tu betul ke tak betul tu. Lepas tu katanya yang punca MH370 ni kerana Taliban juga.
Sebab saya ada cerita saya buka dalam internet 21 Februari Taliban serang satu konvoi tentera tu. Dia dapat senjata apa? Senjata canggih dia mereka. yang boleh kontrol kapal terbang tanpa pemandu. Jadi kontrol tu. Jadi dia orang kata ini boleh buat duit ni. Kan, jadi dia orang ni cuma konten lah. Jadi mereka tak tahu lah jauh mana, tapi persoalannya macam mana boleh buat keluar daripada Afghanistan sampai Malaysia tu. Dia kata je ni, dia masalahnya dia nak jual ke Rusia. Rusia tak nak beli sebab Rusia tak nak Sibuk beli, dengan Ukraine sibuk dengan Ukraine tu. Jadi jual kepada China. China nak beli. Ambil China belilah. China hantarlah saintis dia yang 8 orang tu pergi ke Afghanistan. Jadi China kata kalaulah dia barang tu dibawa dengan kapal terbang tentera, mereka pasti mereka akan serangnya. Mereka tak nak jatuh senjata tu kepada China ataupun Rusia. Jadi buat keluar dengan Maka dia nak bawa kepada Beijing dengan penerbangan awam. Jadi penerbangan awam mana ada Afghanistan ke China, tak ada. so, jadi dia kena bawa Dia kena bawa kepada mana ada laluan yang pergi ke Beijing. cepatlah Malaysia lah. Jadi yang cepatnya dia nampak ialah Malaysia lah. Tapi Daripada Afghanistan dia keluar ke Malaysia tu, Malaysia. itu tak tahu macam Itu mana. yang tersangkut cerita. Itu sangkut cerita tu. Itu tak. Katanya sampai di Malaysia dia letak di kedutaan China. Lepas tu barang tu masuk melalui barang kedutaan lah. Dia tidak dicek lah. Mana tu? Itu China kata, yang katanya mula tu. China bersungguh-sungguh tu bukan kerana rakyat dia banyak mati tu. Nak cari benda tu. Kerana saintis 8 orang tu dia nak. Nanti abang dah tahulah. Lepas tu yang Najib pula lagi umur terhenti. Mana sekarang ni pun tak ada. Satu sepihan pun tak ada. Itu kata Najib tu bodoh Najib je. Patutnya biar je tak cerita kan. Dia umur terhenti, taklah terlepas itu. Tapi Najib itu umur sebelum itu kata satelit yang nampaknya. Benda tak tahu lagi. Dia pergi umur macam tu. Sekarang ni tak jumpa, satu pun tak jumpa lagi. Itulah, dia jumpa-jumpa apa, kayu apa. Kayu bukan. Itu kata Perdana Menteri Samudin tu. Aku barat kata Perdana Menteri Malaysia Samudin. Samudin tu jawab. Najib dia buat sidang akhbar, mana boleh tanya. Nak 3 kali dia buat, tak ada satu pun soalan. Tak ada tanya dia. Tak ada tanya. Tanya kuliah. Itu yang Mujahid, apa kata Mujahid Rawak kan. Kita tak perlu radar yang baru. Kita perlu kerajaan baru. Itulah radar baru ke apa tu habis duit saya. Tu lepas ni radar baru, ketenteraan baru, kapal baru, kapal selam.